Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan dapat kita bertemu pada pagi ini dalam satu segmen, satu hari, satu juzuk, satu ibrah, dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur iaitu Icon Syabab Resources di atas penganjuran satu program yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Ustaz Atiqullah Mursyid bin Abdul Halim insya-Allah pada pagi ini akan bersama sidang penonton sekalian dalam kita ingin melihat, dalam kita ingin membicarakan sebahagian daripada isi kandungan Al-Quran yang mana kita sekarang berada pada Ramadan yang ke-15, 15 Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat pada juzuk yang ke-15. Terutamanya kita akan membicarakan berkenaan dengan surah Al-Kahfi yang terdapat di dalamnya satu kisah yang sangat menarik mengenai Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi. Sebelum kita melihat secara lebih dalam terhadap surah Al-Kahfi atau dalam kisah Al-Kahfi tersebut, terlebih dahulu kita lihat berkenaan dengan juzuk yang ke-15. Secara umumnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juzuk yang ke-15 dalam Al-Quran ini susunan mushaf terdapat padanya dua surah. Yang pertama surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Manakala surah yang kedua ialah surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Dan surah Al-Isra boleh dikatakan keseluruhannya terdapat pada juzuk yang ke-15, manakala surah Al-Kahfi sebahagian besar berada pada juzuk yang ke-15 dan beberapa muka surat atau beberapa ayat berada pada awal juzuk yang ke-16. Maka kita lihat dalam surah Al-Kahfi sebahagian daripada juzuk yang ke-15 ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita satu kisah yang sangat menarik. Dan dalam surah Al-Kahfi terdapat beberapa kisah, antaranya berkenaan dengan pemuda Al-Kahfi. Begitu juga berkenaan dengan kisah Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun. Begitu juga berkenaan dengan Dzulqarnain, seorang raja yang sangat hebat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fokus perbincangan kita pada pagi ini lebih menjurus kepada kisah Al-Kahfi ataupun pemuda-pemuda Al-Kahfi. Jika kita merujuk kembali ke dalam tafsir, terutamanya tafsir Ibnu Katsir, bagaimana disebutkan kepada kita bahawa surah Al-Kahfi ini mempunyai asbabun nuzul atau sebab penurunannya. Ringkasnya bagaimana, iaitu bermula apabila beberapa orang musyrikin Mekah, beberapa orang Quraisy musyrikin Mekah berbincang sesama mereka lalu mengambil keputusan untuk pergi ke Yathrib pada ketika itu untuk bertemu dengan pendeta ataupun ahli kitab, golongan yang membaca kitab Taurat daripada golongan Yahudi, untuk bertanyakan perkara-perkara yang boleh disoal, boleh diuji terhadap Muhammad, dengan tujuan mereka untuk menjatuhkan kredibiliti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan anggapan bahawa soalan-soalan seperti itu tidak mampu akan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikan 3 persoalan yang mana mereka bawa daripada Yathrib tersebut, datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilontarkan kepada Nabi dengan 3 soalan. Yang pertama ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pemuda-pemuda yang melarikan diri pada awal pagi. Al-Fityah, pemuda-pemuda yang melarikan diri pada waktu awal pagi. Bagaimanakah kisah mereka? Yang kedua,
bertanya pula tentang seorang lelaki yang telah mengelilingi, yatufu, yang telah bertawaf mengelilingi dunia, mengembara dunia, iaitu berkenaan dengan Dzulqarnain. Manakala yang ketiga persoalan berkenaan dengan ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Dua persoalan pertama itu Allah Subhanahu wa taala telah menjawabnya menerusi surah Al-Kahfi ini. Bermula kalau kita lihat dalam Al-Quran, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bincangkan berkenaan dengan surah Al-Quran, lebih cantik sekiranya bersama kita itu ada Al-Quran, ataupun lebih baik Al-Quran bersama terjemahan Al-Quran, untuk kita meneliti satu persatu apakah yang mana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mula menceritakan berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi ini bermula pada ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Id awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Sebelum itu tuan-tuan, bila mana kita sebut berkenaan dengan Al-Kahfi, apakah maksudnya? Al-Kahfi itu dalam bahasa Melayu bermaksud gua. G-U-A, gua. Kita nak gambarkan betapa kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab bila gua tersebut mempunyai beberapa perkataan. Kadang-kadang disebut sebagai ghar, juga gua. Al-Kahfi, juga gua. Nah, sebutkan kayanya bahasa Arab dengan pengistilahan. Maka bila sebut Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi, iaitu pemuda gua. Iaitu pemuda-pemuda yang melarikan diri, yang menyembunyikan diri, bertahan hidup di dalam gua, ditidurkan di dalam gua. Itu adalah Al-Kahfi. Kalau kita rujuk kembali penceritaannya menerusi tafsir, diceritakan kepada kita bagaimanakah kisah mereka. Sebelum kita melihat kepada ibrah, melihat kepada pengajaran di sebalik cerita tersebut, kita lihat secara ringkas terlebih dahulu berkenaan dengan penceritaan kisah mereka. Di dalam tafsir disebutkan kepada kita mengenai dengan Ashabul Kahfi ini. Mereka ialah sekumpulan pemuda-pemuda. Sebahagian riwayat mengatakan mereka itu daripada kalangan anak-anak golongan pembesar Rom, daripada kalangan golongan yang kaya, golongan bangsawan, yang mana mereka itu hidup pada satu zaman. Namun berkenaan dengan Ashabul Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak detailkan kepada kita. Ini satu perkara asas yang perlu saya tekankan. Kebiasaannya bila mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kisah-kisah al-qasas, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, penceritaan yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita adalah al-haq, satu kebenaran, satu realiti. Yang kedua, kebiasaannya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak akan detailkan, tidak akan perincikan siapakah nama mereka, di manakah mereka berada, ataupun tahun bilakah berlaku peristiwa ini. Kebiasaannya Al-Quran berkenaan dengan kisah-kisah tidak diperincikan. Kerana apa? Kerana itu bukanlah fokus penceritaan. Di sebalik penceritaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, watak siapa nama mereka, di mana berlaku tahun bila, itu bukan benda yang paling penting, bukan. Yang paling penting bagaimanakah kita mengetahui kisah ini, lalu mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Itulah yang paling penting, yang mana Allah Ta'ala ingin terapkan kepada kita. Lalu dalam tafsir disebutkan kepada kita mereka itu hidup satu zaman. Walaupun di sana ada persisihan, ada dikatakan hidup zaman Nabi Isa, ada sebelum itu. Cuma hidup satu zaman yang mana mereka itu, zaman tersebut mereka berada di satu tempat yang mana majoriti penduduk, majoriti rakyat bersama pemerintahnya hidup dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu tempat, satu zaman, suatu pemerintahan, majoriti rakyat berada dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Namun mereka hidup sebagai golongan minoriti, golongan yang sedikit. Mereka masih lagi beriman, masih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan pula kepada kita bagaimana pada mulanya mereka itu menuju ataupun berada pada satu majlis perayaan a'yad. Yang mana dalam majlis perayaan tersebut ni, penduduk ataupun majlis itu mengadakan upacara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyembelihannya.
Lalu pada mulanya seorang demi seorang mereka itu keluar daripada tempat perayaan tersebut. Lalu dalam tafsir disebutkan mereka duduk di tahta di bawah sepohon pokok. Seorang demi seorang keluar daripada tempat tersebut. Lalu akhirnya berkumpullah mereka. Dan sebahagian riwayat kata selama 7 orang. Cumanya pada mulanya mereka duduk di situ dalam keadaan saling tidak mengenali. Mereka duduk dalam keadaan saling tidak mengenali. Namun akhirnya mereka mula berbicara dan menerangkan sebab kenapa mereka berada di luar. Iaitu kerana mereka bencikan kesyirikan. Mereka tidak mahu berada di satu tempat yang berlaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka berpegang beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka dan mereka mentauhidkan Allah. Itulah hakikat yang berlaku kepada diri mereka. Lalu akhirnya pada mulanya walaupun dalam keadaan saling tidak mengenali, lalu Allah Subhanahu wa taala kenalkan saling mengenali di antara mereka. Lalu mereka mengambil keputusan untuk membuat satu tempat ma'bad, satu tempat untuk mereka beribadah kepada Allah. Hari ini mungkin boleh kita katakan surau, tempat aktiviti untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bermulanya bila mana mereka ada di tempat tersebut ni, fokus beribadah kepada Allah, berlakulah buah mulut mengenai mereka. Sampailah berita tentang mereka itu kepada sang raja, kepada pemerintah, bahawa di sana ada golongan pemuda-pemuda yang mana tidak mengikut agama raja. Ada pemuda-pemuda yang mana mereka mengamalkan agama mereka tersendiri. Cerita ataupun kisah mereka itu sampai kepada pengetahuan pemerintah. Lalu dipanggillah mereka pada mulanya, lalu disoal siasat, ditanyakan berkenaan dengan diri mereka. Dan pada mulanya sang raja terkejut mendapati bahawa bagaimana mereka itu bukan orang biasa-biasa. Mereka daripada kalangan anak-anak bangsawan, anak-anak golongan berpengaruh. Bahkan dalam riwayat setengah disebutkan kepada kita, disuruh mereka menggantikan baju kerana mereka berpakaian ala bangsawan. Hebatnya mereka. Akhirnya sang raja telah memaksa mereka untuk meninggalkan agama yang mereka pegang, meninggalkan tauhid kepada Allah dan ikut agama raja, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan raja memberikan peluang kepada mereka untuk pulang ke rumah untuk membuat keputusan. Sekiranya mereka masih lagi berpegang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka diancam dengan hukuman bunuh. Lalu pulanglah mereka ke rumah dalam keadaan rungsing memikirkan apakah yang perlu dilakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka untuk melarikan diri, untuk keluar daripada rumah, melarikan diri. Kerana untuk mempertahankan akidah. Kerana kalau mereka masih lagi berada di sana, boleh jadi mereka akan dibunuh, boleh jadi mereka akan dipaksa keluar daripada agama mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala telah ilhamkan, "Idh awal fityatu ilal kahfi," kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ingatlah ketika sekumpulan orang muda pergi mencari tempat perlindungan ke gua. Il awal fityatu ilal kahfi, fityah. Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan fityah, fata, pemuda-pemuda. Satu umur yang mana seorang yang muda. Lalu mereka keluar pada awal pagi. Pada waktu kebiasaannya orang tidur. Sebab itu bila mana dalam riwayat ditanyakan soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri pada awal pagi. Boleh kita gambarkan pada waktu yang kebiasaannya orang tidur. Lalu mereka pun bergegas dan Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada mereka ke bersembunyi ataupun berada di sebuah gua. Bila mana mereka sampai di sana, tuan-tuan sidang penonton yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Lalu Allah Subhanahu wa taala telah tidurkan mereka selama beberapa ratus tahun. Allah Subhanahu bagaimana mungkin akal logik memikirkan seseorang mampu tidur dalam tempoh yang begitu lama. Namun itulah keajaiban, itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalunya 309 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka kembali, bangunkan kembali mereka. Bila bangunnya mereka berada dalam keadaan saling berselisih pendapat, iaitu lama manakah mereka tidur. Sebahagian mengatakan kita telah tidur selama sehari semalam, 24 jam. Sebahagian yang lain kata kita tidur selama separuh hari, 12 jam. Kerana bagi mereka walaupun 309 tahun sudah berlalu tempoh yang lama, tapi bagi mereka yang berada pada alam yang lain, alam tidur tersebut,
rasa seolah-olah satu tempoh yang sekejap. Itu tuan-tuan, kalau kita fikirkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam yang banyak. Kita berada pada alam ini, alam realiti ini tak sama dengan alam tidur, tak sama dengan alam barzakh. Tempoh yang berbeza. Sebab itu wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala sama seolah-olah 1000 tahun di dunia. Tempoh tidak sama kita kata. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Begitulah juga walaupun mereka tidur 309 tahun, rasa seolah-olah sekejap sahaja. Rasa seolah-olah hanya separuh hari ataupun 24 jam sahaja tempoh yang mereka berselisih. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Lalu mereka mengambil keputusan untuk mencari makanan. Lalu mengutuskan seorang wakil dan diberikan wang kepada wakil tersebut untuk membelikan makanan. Lalu dinasihati, diberikan pesanan bahawa kalau nak beli makanan, maka walyatalattaf, maka berlembah lembutlah, jangan lakukan benda-benda yang boleh menimbulkan kecurigaan. Maka pergilah wakil ini ke pasar dan membeli makanan. Yang mana pada mulanya tuan-tuan dia menjaga tingkah lakunya supaya tidak menimbulkan kecurigaan, kerana mereka ni wanted, seseorang yang dikehendaki. Sang raja ni tengah mencari mereka. Lalu tak kala bila mana mereka dia ingin membayar makanan tersebut, diserahkan wang tersebut, maka pada waktu itulah timbulnya kecurigaan. Kerana apa? Kerana lelaki ini menyerahkan wang lama, kita katakan duit lama, kira 300 tahun. Mereka ada wang ataupun duit yang mana 300 tahun yang lalu, tiba-tiba pergi membeli ke pasar dengan kita currency semasa. Lalu dibawalah kepada raja pada ketika itu. Sebahagian riwayat mengatakan raja yang beriman, sebahagian kata raja yang tidak beriman tapi raja yang adil. Lalu di soal siasat, maka tahulah dia ini salah seorang daripada pemuda-pemuda yang melarikan diri pada zaman raja zalim tersebut. Lalu raja meminta izin kepada lelaki itu untuk dibawakan pergi ke gua tersebut untuk berkenalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Bila sampainya di gua tersebut, maka lelaki itu masuk ke dalam gua terlebih dahulu. Raja dan juga tenteranya menunggu di luar dalam tempoh yang agak lama. Namun bila mana mereka masuk ke dalam, mereka mendapati bahawa pemuda-pemuda itu Allah Subhanahu wa taala telah matikan buat selama-lamanya. Itu ringkasan bagaimana berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Seterusnya sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita poinkan. Yang pertama berkenaan dengan pemuda Al-Kahfi ini. Bagaimanakah ciri-ciri mereka yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada kita? Yang pertama, mereka adalah pemuda yang beriman. Untuk menjadi pemuda yang hebat, yang pertama kena ada iman yang kuat, iman yang hebat. Sebagaimana para sahabat. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Muhajirin, walaupun diuji dengan bermacam ujian, iman yang sangat hebat. Maka yang pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita ciri-ciri mereka itu pemuda-pemuda allazina amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu ada keimanan yang hebat. Yang kedua, mereka adalah pemuda yang meneguh istiqamah. Mereka adalah pemuda yang berani, yang tidak takut. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Itu tak kala bila mana mereka membicarakan berkenaan dengan pegangan akidah mereka. Idh qamu, mereka bangkit di hadapan raja. Mereka bangkit di hadapan raja, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Keteguhan, keberanian yang mereka ada, berani menyatakan kebenaran walau di mana pun keadaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan kepada kita, afdalul jihad kalimatul haqq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran, kalimatul haqq inda sultan jair, di hadapan pemerintah yang zalim. Maka pemuda-pemuda ini bila mana berhadapan dengan pemerintah yang zalim tersebut, mereka berani. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka tidak duduk menyembunyikannya, tidak. Mereka bangkit, idh qamu, bingkas bangun, lalu mempertahankan akidah mereka, rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tengok betapa beraninya Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita keberanian yang ada pada pemuda-pemuda Al-Kahfi.
Yang ketiga, mereka juga pemuda-pemuda yang mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan pemuda yang dekatnya dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang sentiasa berdoa kepada Allah. Saat bila mana mereka berada dalam keadaan rungsing ni, bagaimana nak ambil keputusan. Lalu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini merupakan satu doa yang sangat menarik yang boleh kita amalkan juga. Yakni bila mana mereka berada dalam keadaan tidak tahu nak ambil keputusan bagaimana ni, mereka diancam dengan hukuman bunuh. Mereka dipaksa meninggalkan agama tauhid mereka. Lalu pada ketika itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta jalan keluar. Meminta Allah Subhanahu wa taala hidayahkan atau berikan jalan keluar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah petunjuk yang benar dalam urusan kami. Itu maksud ataupun kita kata doa yang mereka ucapkan. Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, berikan prasyada, petunjuk dalam urusan kami ini. Kalau kita hari ini ada masalah, ada rungsing, ada benda nak ambil keputusan, bacalah doa ini, meminta, kita kata ilham, meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga kepada kita bagaimana pemuda-pemuda ini, pemuda yang mana membencikan kesyirikan, bencikan kemaksiatan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, apa dia? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kepada kemungkaran, maka cegahlah, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan mulutnya, dengan lisannya. Kalau tak mampu juga, maka dengan hatinya, itu dengan membencinya. Maka kita lihat dalam kisah ini bagaimana mereka tak kala berada bersama dengan penduduk dalam keadaan perayaan yang mengamalkan kesyirikan, kerana bencikan kesyirikan, bencikan upacara maksiat, bencikan majlis-majlis yang mana ada kemaksiatan. Bingkas mereka bangun keluar daripada majlis tersebut. Begitulah contoh juga kepada kita hari ini. Sekiranya kita berada satu majlis yang mana adanya kemaksiatan dan kita tak mampu nak mencegahnya, maka bagaimana caranya? Dengan cara kita keluar daripada majlis tersebut, menunjukkan tanda benci kita terhadap majlis yang ada kemaksiatan, ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang terakhir yang boleh saya kongsikan di sini, ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan berkenaan dengan pemuda Al-Kahfi ini, bagaimana sifat mereka saling menasihati, menasihati. Kita lihat peristiwa bila mana mereka bangun daripada tidur yang lama, lalu tak kala mereka nak wakilkan kepada wakil mereka itu untuk membelikan makanan, maka mereka memberikan nasihat, mereka memberikan pesanan. Dengan pesanan bagaimana? Jangan lakukan benda-benda yang boleh mencurigakan orang kepada engkau. Berlembah lembutlah, wal yatalattaf. Lihatlah bagaimana mereka hidup dalam keadaan saling menasihati, memberikan nasihat yang baik, yang menginginkan kebaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini contoh yang baik bagaimana sifat pemuda yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan yang ada pada pemuda Al-Kahfi ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yang terakhir, moral ataupun keseluruhan yang boleh kita ambil daripada peristiwa Al-Kahfi ini bagaimana? Yang pertama, dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala yang paling jelas nak jelaskan kepada kita, nak gambarkan kepada kita tentang sultan, tentang kekuasaan, tentang kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni suatu perkara yang mana kita katakan tidak logik pada akal fikiran. Bagaimana mungkin seseorang tidur dalam tempoh yang 300 tahun? Mungkin saya tak sempat nak ceritakan di sini bagaimana keadaan mereka tidur. Tidur dalam keadaan berbolak-balik, tidur dalam keadaan yang mana tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Disangka mereka berjaga. Mereka ada keadaan-keadaan tertentu yang tidurnya mereka itu yang membolehkan mereka tidur dan tempoh yang lama. Mungkin tak sempat untuk dijelaskan di sini. Cuma nak gambarkan kepada kita, pada logik akal manusia, mustahil kita kata nak tidur dan tempoh yang lama. Bagaimana mungkin seseorang tidur letak kepada dia, tiba-tiba berlalu setahun, 2 tahun. Nak tidur sehari 2 hari pun dah rasa tempoh yang lama. Tapi dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan benda itu tidak mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benda itu amat mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita pemuda-pemuda yang ditidurkan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, tetapi 309 tahun. Tanda hebatnya, tanda Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah seumpama ini, maka tanamlah dalam fikiran kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Cerita ini adalah cerita al-haq, satu kebenaran. Kalau hari ni kita buka cerita dalam TV, tengok Superman, tengok Batman, tengok cerita-cerita yang mana kita katakan hebatnya mereka itu, mungkin fiction, mungkin nampak tidak benar, mungkin latar kita kata hanya direka semata-mata. Benda yang nama dapat hebat tapi benda rekaan, benda edit dan sebagainya. Namun bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah dalam Al-Quran, benda yang mana kita anggap benda yang pelik, benda yang tidak logik, bagaimana lautan terbelah, bagaimana artinya benda-benda yang nampak mustahil, maka tanamlah dalam asas fikiran kita, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Setiap cerita itu adalah cerita al-haq, satu kebenaran, satu realiti yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan pada zaman dahulu. Yang terakhir, yang ketiga, moralnya bagaimana? Nak gambarkan kepada kita bahawa kebenaran al-haq, keimanan, kebenaran, tauhid akan sentiasa menang. Walaupun mereka ini pemuda Al-Kahfi pada mulanya hidup pada zaman yang minoriti mereka ini. Mereka hidup pada satu zaman majoritinya tak beriman kepada Allah. Mereka hidup pada mulanya zaman yang mana rajanya, pemerintahnya tak beriman kepada Allah. Zalim pula. Namun Allah Subhanahu wa taala nak gambarkan, Allah berikan peluang kepada mereka melihat kemenangan, melihat kebenaran, melihat keimanan itu menjadi pihak yang menang. Yang mana mereka bangkit semula, hidup pada satu zaman yang mana majoritinya beriman kepada Allah. Raja yang zalim telah mati, meninggal dunia, diganti dengan raja yang lebih adil. Nak gambarkan bahawa kebenaran, keimanan tauhid itu akan sentiasa menang, sama ada cepat ataupun lambat. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Bila mana ditanyakan tentang pertolongan, kemenangan daripada Allah, sesungguhnya kemenangan itu hampir. Sama ada kita sempat dengan kemenangan, sempat dengan kebenaran itu atau tidak, itu tidak, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Cuma yang pastinya kemenangan itu ataupun kebenaran itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada golongan yang beriman. Kira itu dulu tuan-tuan dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sempat saya kongsikan pada pagi ini, ringkas sahaja berkenaan dengan pemuda Al-Kahfi. Mudah-mudahan boleh memberikan manfaat kepada kita bersama, dan mudah-mudahan saya doakan kepada diri saya dan juga sekalian semua, kita dapat gunakan apa yang berbaki separuh lagi daripada Ramadan, berbaki kepada kita 15 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita gunakan dengan sebaiknya, mengambil peluang, merebut peluang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kerana dulu pada kali ini, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.